Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Allahumma ja'alna minas shaimin wa qaimin imanan wa ihtisaban. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat bersama-sama dalam di Tazkirah Ramadan. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kita untuk mencapai untuk bersama-sama dengan Ramadan Mubarak pada tahun ini, yang mana hari ini kita dah masuk hari yang ke-14. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan yang telah kita kerjakan, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada kita untuk kita menggandakan, meneruskan amal ibadat kita dan kebajikan kita sepanjang Ramadan pada kali ini. Tajuk yang kita akan bincangkan pada hari ini, yang mana ada 3 serangkai penyakit hati yang amat berbahaya kepada kita. Virus riak, ujub dan takabur. Ini penyakit 3 serangkai lah. Orang kata cimani, jantung, darah tinggi, bantu. Yang mana penyakit hati ini antara perkara yang tidak disedari oleh kita, oleh manusia, yang mana pada zahirnya, pada kebiasaannya, mereka ini seorang yang rajin beribadat. Rajin melakukan amal kebajikan, bahkan bersungguh dalam melakukan sesuatu bagi mencapai matlamat ataupun menyempurnakan sesuatu kerja. Dan akhirnya mereka ini kecundang pada saat apabila diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk kepada perbincangan 3 tajuk ini ataupun 3 sifat rumah ini, suka saya membawa satu hadis Nabi SAW supaya kita dapat gambaran terlebih awal. Pada satu ketika Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu dikunjungi oleh penduduk kota Madinah, karena ia akan memberitahu tentang sebuah hadis yang pernah diucapkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana di saat tidak ada orang lain lagi bersama mereka, namun saat hendak menyampaikan hadis itu, Sayyidina Abi Hurairah beberapa kali menangis, yang mana hingga sahabat lain menyangka beliau ni tak seperti nangis karena tangisan dia yang amat keras lah tangisan dia. Pada akhirnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadanya dengan maksud, sesungguhnya pada hari kiamat Allah akan turun kepada hamba-hambanya untuk menetapkan keputusan di antara mereka. Allah Ta'ala akan turun untuk buat keputusan. Kita ni masing-masing akan dihisap oleh Allah mengikut amalan-amalan kita, catatan buku yang dibuat oleh para malaikat. Malaikat dia catat buku, dia catat. Malaikat ni dia catat yang zahir, yang batin dia tak tahu apa yang berlaku dalam hati kita. Apa yang baik, apa yang buruk, malaikat catat. Malaikat catat. Jadi apabila malaikat catat, yang akan memberi keputusannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Setiap umat datang dengan membongkak
Tiga orang pertama yang dipanggil adalah penghafaz Al-Quran, orang yang berjihad di jalan Allah, dan orang yang memiliki harta benda. Ini tiga golongan yang akan dipanggil menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, penghafal Al-Quran. Yang kedua, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, orang yang memiliki harta kekayaan. Ini kalau kita tengok dari sudut pandangan umum lah, pandangan umum pada hari ini orang yang makam dia tinggi dalam masyarakat. Ini golongan yang makam dia, kedudukan dia tinggi dalam masyarakat. Orang hafal Quran tak adalah yang mulia kan. Kita pandang tinggi dia, orang hafal Quran. Yang kedua pula, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita katakan orang syahid. Orang yang syahid ni orang yang mulia, disebut-sebut akan namanya. Yang ketiga ialah orang kaya, hartawan yang dermawan. Bukan saja kaya tapi dermawan. Lalu Allah bertanya kepada orang yang membaca atau menghafal Al-Quran. Dia ni apabila dia orang hafal Quran, senara dia, list dia ni adalah seolah-olah list dia ni ahli syurga lah. Tak ada dah. Pengakhir dia ialah syurga dah. Lalu Allah Ta'ala tanya kepada dia, bukankah aku telah mengajar kepadamu apa yang telah aku turunkan kepada utusanku? Orang itu menjawab, benar wahai Allah. Allah Ta'ala bertanya lagi, lantas apa yang telah kamu lakukan dengan apa yang telah kamu ketahui? Lalu dia bertanyalah dia, mu apa gapoh aku pada Rasul aku, kata Allah. Lepas tu gapoh kamu buat dengan apa yang kamu hafaz tu? Maka dia pun jawablah, aku bangun di waktu malam dan siang hari. Allah Ta'ala berfirman kepadanya, kamu telah berdusta. Malaikat berkata, kamu telah berdusta. Allah Ta'ala berfirman, kamu hanya ingin dikatakan bahawa si fulan adalah seorang pembaca Al-Quran yang baik. Jadi, dia betul lah dia kata, dia baca, malam pun dia baca. Jadi, apa yang disebutnya ialah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahawa walaupun dia sebut dalam keadaan dia ni rasa dia ni baik dengan apa yang dia baca, tapi Tuhan kata tidak. Kamu adalah semata-mata ingin kepada orang mengatakan kamu adalah seorang pembaca Al-Quran yang baik, dan kamu seorang yang mempunyai suara yang lunak, suara yang bagus, suara yang baik. Lalu dihadapkan kepada Allah orang yang diberikan harta. Allah Ta'ala berfirman kepadanya, bukankah aku telah melapangkan rezeki kepadamu, tidak membiarkan kamu meminta kepada orang lain? Dia menjawab, betul wahai Allah. Allah bertanya, apakah telah kamu lakukan dengan harta itu? Lalu dia menyebut, aku menyambut dengan harta ni dia saling panggil membantu saudara mara, menyatukan silaturahim, dan dia bersedekah, dia jawab kepada Allah. Lalu Allah Ta'ala jawab kepadanya, kamu telah berdusta. Malaikat berkata kepadanya, kamu telah berdusta. Allah Ta'ala berfirman, akan tetapi dirimu hanya ingin dikatakan sebagai seorang yang dermawan. Buat tu kerana mu nak suruh berkata kepada kamu seorang dermawan. Lalu dihadapkan kepadanya seorang yang disebut syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Allah bertanya kepadanya, kerana apa dirimu terbunuh? Orang itu menjawab, aku diperintahkan untuk berjihad di jalan. Aku berperang hingga aku terbunuh. Allah Ta'ala berfirman kepadanya, kamu telah berdusta. Malaikat berkata, kamu juga telah berdusta. Allah berkata kepadanya, akan tetapi kamu hanya ingin dikatakan bahawa kamu seorang yang berani, seorang yang kuat, seorang yang berani, supaya yang kuat. Lalu Rasulullah memukul lutut, kata Abi Hurairah, mereka bertiga adalah makhluk Allah pertama yang merasa api neraka. Kisah pengadilan akhirat tersebut bahawa jelas pada kita bagaimana amalan-amalan yang terpuji semasa hidup di dunia, amalan yang dilihat baik, yang disanjung oleh manusia semasa hidup di dunia, tetapi sebenarnya adalah telah didustakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan ada sesuatu sifat di dalam diri mereka yang menyebabkan Allah Ta'ala menolak, reject, panggil amalan yang istimewa, amalan yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minta berlindung
Subhanahu wa taala. Okey, kita nak tengok, kita dah faham secara kasar bahawa hadis tersebut menggambarkan kepada kita betapa bahayanya penyakit ataupun penyakit yang disebut sebagai penyakit yang ingin orang menyebut terhadap amalan kebajikan yang kita lakukan. Riya ini kalau kita tengok yang dibahas oleh para ulama, dia termasuk dalam syirik khafi. Dia termasuk dalam syirik khafi. Iaitu syirik ni ada dua kan. Dia ada syirik jali, dia ada syirik khafi. Syirik jali ni yang jelas, iaitu manusia menyembah sesuatu selain Allah Ta'ala yang jelas, yang nyata. Jali ni maksudnya yang jelas. Betul. Kan? Kita tengok itu berhala lah. Itu jelas. Adapun syirik khafi ni satu syirik yang tersembunyi, yang manusia tak tahu. Kan? Orang lain tak tahu. Kan? Benda tu orang lain tengok kita ni sembah Allah di masjid. Kan? Allah sembah orang lain tengok kita ni melakukan amalan kebajikan. Kan? Tetapi dalam masa yang sama terdapat di dalam hatinya sesuatu yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Apa dah? Jadi kalau patung tu jelas kita kata dia ni benda lain selain Allah. Tetapi khafi ni, syirik khafi ni, kan, dia ni nampak sembahyang Allah. Nampak tak? Dia ni derma, nampak buat pun kerana Allah. Orang nampak pada zahir kan, dengan sifat dia tu. Tetapi kan, benda ni terdapat dalam hati manusia. Terdapat dalam selain Allah Ta'ala tu, terdapat dalam hati dia. Itulah yang disebutkan syirik khafi, benda yang tersembunyi. Orang lain tak nampak. Maka ulama telah meletakkan hukumnya haram dan dicela oleh syarak. Dan sebagaimana firman Allah Ta'ala lah jelas dalam Al-Quran. Kalau kita tengok Al-Ma'un, fawaidul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum Tuhan sebut neraka wil ataupun celaka binasa orang yang sembahyang yang mana mereka lupa daripada sembahyang mereka dan mereka yang melihatkan mereka itu akan sembahyang mereka itu akan orang supaya dipuji oleh orang dan supaya dibesarkan oleh orang. Yura'un, mereka memperlihatkan sembahyang mereka. Pertama, mereka akan sembahyang mereka. Yang kedua, mereka sembahyang, apabila mereka sembahyang, mereka memperlihatkan sembahyang mereka kepada manusia supaya manusia memujinya ataupun supaya dia itu dibesarkan oleh manusia, oleh orang lain. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala sebut takwil kepada golongan tersebut. Dan terdapat hadis Nabi SAW. Satu hadis Nabi yang Nabi sebut, inna afwa fama akhafu alaikum syirk asghar qila wa ma hu qala arya yaqulu Allahu azza wa jalla yawmal qiyamah lil mura'i idza jaza al-ibada bi a'malihim idhabu ila alladhina kuntum turahun fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Kata Nabi SAW bahawasanya yang terlebih aku takut, barang yang aku takuti atas kamu. Banyak-banyak Nabi takut, bimbang, menipu umat. Banyak-banyak benda Nabi bimbang, takut, menipu umat dia. Ialah kata Nabi, aku yang paling takut sekali. Banyak benda Nabi takut, benda menipu umat dia ni kan. Jadi, paling aku takut sekali menipu umat aku ni ialah syirik asghar. Asyirkul asghar. Asyirkul asghar. Wa ma huwa? Tanya sahabat, apa dia ya Rasulullah? Qala, baginda jawab arya. Banyak-banyak nyakit ni yang menipu manusia ni, Nabi tak takut, Nabi tak bimbang. Orang panggil. Nabi panggil tidak setakut, tidak sebimbang penyakit syirik asghar yang disebut arya. Kalau banyak hadis ya, itu termasuk di antara benda yang Nabi takut menipu dia. Ataupun takut kepada takut pada mati, itu juga di antara sifat yang orang panggil Nabi bimbang menipu umat dia. Tetapi banyak-banyak penyakit yang menipu umat
Baginda SAW ini paling Nabi takut sekali penyakit. Allah Subhanahu Wa Taala akan berfirman, ini Nabi sebut, pada hari kiamat apabila dibalas akan segala hambanya dengan segala amalan mereka itu, maka kata mana kepada orang ni, kata kepada orang-orang riak dalam amalan mereka, dalam ibadat mereka semasa di dunia, Tuhan akan berfirman kepada mereka, kata Rasulullah SAW. Tuhan akan kata kepada mereka pada hari kiamat, kata baginda SAW. Dia kata mana? Izhabu ilal ladzina kuntum tura'un. Gilah ni. Untuk semari cari pahala kat aku lah. Untuk semari ambil ganjaran dengan aku lah. Untuk semari nak minta dengan aku lah. Orang panggil balasnya terhadap amal yang mu buat tu. Mugi kepada orang-orang yang mu tunjuk kepada mereka. Hak mu nak suruh orang puji, hak mu orang sanjung mu, nak suruh orang hormat kamu, nak suruh orang ni kata ni mu ni hebat kan. Mu duk tunjuk amalan mu tu jadi comel ke dia tu. Mugilah mu cari pokok. Mugi cari pokok. Fanzuru hal tajiduna indahu jasa. Tengok apa hang boleh. Balas sihat mereka bagi kepada kamu, kata Allah. Jadi nak ayatnya Tuhan dah bagi istihsak kehina mereka. Kan? Tak sedut mari cari kat aku lah pahala. Tak sedut cari kat aku lah balas tak ganjaran. Mugi cari hak mu tunjuk dia tu. Buat kerana dia, okey? Atas dunia dulu. Bukan buatkan aku, buat kerana dia. Maka gilah cari ganjaran di sini. Mereka kata Allah Subhanahu. Oleh yang sebelah kita minta jauh daripada golongan orang-orang yang riak dalam amalan. Itu bab riak. Kita tengok secara jelas. Okey. Yang kedua, ujub. Kita tengok ujub. Ujub ini, adapun ujub yakni hairan akan sesuatu yang dibangsa akan dirinya. Ujub ni satu sifat yang disebut orang heran pada diri dia sendiri. Hebat aku. Kenapa ada heran? Hairan ni kita lama lah. Kita lama. Kalau bahasa kita lah ni bangga lah. Rasa bangga diri. Rasa bangga diri. Kalau kita lama dia sebut hairan. Yang terhadap sesuatu pada diri dia. Hairan. Aku buat lagu ni deh. Aku ni orang pun akan nama dah. Jadi dia rasa hebat diri dia. Dia rasa hebat, dia rasa bangga dia buat. Gitu. Jadi itu yang dikatakan ujub. Jadi ujub ini disebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Wa yauma hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'an. Pada hari perang Hunain, kerana takjub, rasa hairan, rasa takjub, bangga diri, akan banyak kamu, maka tiada terkaya daripada kamu akan sesuatu. Maka kata Allah Ta'ala, ini perang Hunain, iaitu bagi pengajaran kepada tentera Islam kan. Kerana mereka rasa bangga dengan ramainya jumlah tentera Islam. Sebab dulu mereka pergi dengan Quraisy. Apabila baginda SAW ke-8 hijrah, Nabi dapat dibuka ke. Jadi orang Mekah yang duduk berlawan dengan penduduk Madinah, tentera Islam ini telah pun masuk Islam. Kenapa tak? Dulu duduk itu kan. Jadi apabila lah penduduk Mekah ni kan, dah ditawan oleh Nabi SAW, maka sebahagian besar mereka ni telah memeluk Islam. Termasuklah Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Abu Sufyan radhiyallahu masuk Islam. Jadi apabila mereka ini seolah-olah menggabungkan tentera baru daripada penduduk Mekah, yang mana mereka berlawan dengan penduduk Mekah lagi ke Hunain, dan mereka ni seolah-olah tak mahu tunduk kepada Nabi SAW, dan mereka ni telah tentera baru, tentera untuk menentang Islam di Hunain, maka sepihak daripada orang panggil penduduk Mekah, orang panggil yang telah berpecah lah, seolah tentera Quraisy sebelum telah pecah, tak masuk Islam sebahagian, Abu Sufyan sebahagian lagi mereka. Jadi apabila tentera Islam ni bergabung, jadi mereka ni ramah lah jadi ramah panggil. Maka jadi ramah ni jangan kita rasa takjub. Kita rasa selesa, mudah kita nak menang kali ni. Sebab kita dah bergabung. Kita lah ni lah. Kita lah ni PN lah. Kita PN lah ni. Dulu kita pas sore. Kita bergabung dengan bersatu. Pada UMNO pula kita mengharapkan contohnya mereka ni pecah bergabung dengan kita. Maka dengan
gabungan banyak ini jangan kita rasa takjub, rasa ragu menghadapi pilihan ni. Ini benda yang Allah Ta'ala tak mahu. Sebab kemenangan bukan dengan ramai. Kemenangan datang daripada Allah Ta'ala. Maka Tuhan pastilah manusia ni rasa takjub, rasa hairan terhadap diri dia sendiri, rasa bangga dengan apa yang mereka miliki. Jadi Tuhan tak mahu. Tuhan tak mahu. Jadi Tuhan sederet dalam beberapa bahawa apa yang menyebabkan hampir-hampir Islam itu kalah kerana perasaan mereka bangga terhadap ramainya Islam ketika itu. Dan seterusnya, sifat ujub ini Nabi SAW telah menyatakan dalam satu hadis, salasun rikatun suhta' wa hawa muttaba' wa ijabul mar'i bi nafsih. 3 perkara yang membinasakan ibadah. Ini riak lah. Dalam hadis ini Nabi sebut 3 perkara. 3 perkara yang membinasakan ibadat seseorang ataupun amalan seseorang. Yang pertama, fikir yang diikuti, bakhil yang diikuti. Sifat saya ataupun bakhil ni ada bakhil. Cuma ada orang tu dia boleh lawan, dia ikut. Dia tak ikut. Sebab dia dapat mengatasi sifat bakhil. Tapi orang yang bakhil ikut ereh. Ikut ereh. Bakhil dia. Ikut ereh. Kedekut dia tu. Dia ikut. Maka ini satu sifat yang membinasakan manusia, kata Nabi. Kata Nabi. Yang keduanya ialah, kata Nabi, wahawa muttaba', mengikut akan hawa nafsu, yakni mengikut akan segala yang disukai oleh nafsu, yang dicintai oleh syaitan. Dia ikut arah nafsu. Tadi ikut arah bakhil dia tu, kedekut dia tu. Orang ni pun ikut arah nafsu. Nafsu nak gapo? Ikut kawan. Ni, boleh ikut kawan. Banyak kan kita ni apabila dalam masyarakat kita ni kita buat sesuatu. Buat sesuatu bertembung. Kalau bertembung tak, ikut kawan. Kita tegur pun tak boleh. Kita nak betul pun tak boleh. Ikut kawan. Ikut saya. Ikut saya. Ikut kawan. Harta kawan. Nak buat apa ikut. Diri kawan. Dia main buah diri. Ini orang panggil manusia yang ikut manusia. Ini juga sifat muhlikat. Sifat yang membinasakan amal-amal ibadah. Sajalah dia ada sembahyang, dia ada sedekah, dia ada buat kebaikan. Dan kadang-kadang kalau dalam cuma dalam ke Islam ni, dia ni orang hebatlah kita kira kan. Tapi kalau ada sifat ni pada dia, membinasakan segala amal. Tiga. Pertama, bakhil yang fikir yang diikuti. Yang kedua, iaitu hawa nafsu yang dipatuhi, yang diikuti. Maksud samalah. Yang ketiganya i'jabul mar'i bi nafsih. Ni maksud tajuk kita bicara tajuk. Iaitu yang ketika takjub seseorang akan diri mereka itu. Rasa hebat, rasa hebat aku. Bangga pada diri. Kita sekarang ni, sebab itulah dalam kita menggunakan English lah, ataupun kita menggunakan FB, kita menggunakan Instagram pada hari ini. Yang kita upload gambar, kita upload panggil kerja buat kita. Kita ni orang sibuk, pagi pun kita upload, hari upload, petang upload, malam upload. Jadi apabila kita upload sendiri ni kan, kadang-kadang dia mari bagi-bagi. Seolah hebat lah diri dia hebat. Sebab itulah dalam penggunaan media baru kita pada PA lah, pada jangan kita sendiri. Sebab takut mari-mari ni lah. Riak tak ada satu benda. Takut mari. Yang keduanya takut mari rasa-rasa seperti ni. Sebab apa? Sebab bila kita sendiri buat. Kita sendiri buat setelah kita ni orang panggil mari perasaan, takut bimbing mari perasaan nak menunjuk-nunjuk bagi yang kita buat dan rasa bangga terhadap diri kita. Sebab orang panggil dengan apa yang kita buat itu menyebabkan hilang pahala dan cara di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana itu perasaan hauran terhadap diri ini amat bahaya. Dan apabila mari sahaja perasaan tersebut, amalan-amalan tersebut adalah menjadi sebagai debu-debu yang berhenti. Tak ada hasil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Ghazali, bermula hakikat ujub itu
iaitu yang hasil dalam hati dengan sangkaan akan dirinya itu bersifat dengan sifat kesempurnaan. Biasanya wujud ni dia rasa dia ni sempurna, dia rasa dia sempurna, dia rasa dia ni pandai, dia rasa ni dia ni bijak, semuanya aku ni berkawan ni adalah benda yang sebab itulah kita tak boleh ajar lah. Kalau mari kadang-kadang benda ni mari tersebut kan. Kalau tersebut istighfar cepat-cepat lah kan. Sebab setiap benda yang kita buat ni wallahu khalaqakum wa ma taf'alun kan. Allah Ta'ala mencipta kamu dan apa yang kamu lakukan. Apa yang kita buat ni sebaik mana kita buat semua datang daripada Allah kan. Daripada Allah Ta'ala kan. Benda tu betul comel, betul elok, betul kita ni pandai, betul kita ni cerdik, betul tu kawan buat, betul tu, tapi barang tu mari mana? Adakah mari kita? Tak, mari pada Allah. Allah Ta'ala yang beri kita kan. Allah Ta'ala yang beri comel barang tu gitu. Jadi kesemuanya itu datang daripada Allah kan. Jadi sebab itulah perasaan ni adalah satu perasaan yang merosakkan amalan yang datang daripada bisikan syaitan, bisikan iblis yang tak suka kita ni buat baik, yang tak suka kita mencantikkan amalan-amalan kita, memperelokkan amalan-amalan kita. Syaitan ni tak suka kan, dia tak suka. Jadi dia deki pada kita, maka dia cukup dan dia masuk jarum supaya kita rasa bangga kan. Apabila rasa bangga, maka amalan tersebut hancur, seolah-olah kita ada guna di sisi Allah Subhanahu. Itu yang kedua, dan ujub secara ringkas. Yang ketiga ialah al-kibr. Kibir ni takabur, disebut oleh ulama sebesar-besar penyakit dan maksiat di dalam hati. Kalau sifat maksudnya, maka tiga serangkai ini, riak, ujub, takabur ni dia takabur paling buruk. Takabur ni adalah sebesar-besar penyakit. Sebesar-besar penyakit ataupun maksiat di dalam hati dan dicela oleh agama. Dan kata ulama, takabur dia bermula daripada riak dan ujub. Dia bermula. Seolah-olah ada turut lah kan. Dia buat satu benda kan. Dia buat satu benda. Apabila dia buat satu benda, maka dia mula ujub. Dia bagus anda kan. Tiba-tiba orang puji dia. Kalau puji dia dekat, mari ujub. Pandang nak aku. Oh, aku ni tidak ngerti. Ngerti aku buat. Apabila orang puji. Apabila orang puji. Apabila satu tahap, dia ni memang hebat ke apa. Jadi, mari takabur. Tak lagi. Nampak tak? Orang lain tak lagi gitu. Baru jadi takabur. Apa kait dengan orang. Riak ni masih diri dia je. Riak dia ni. Nampak tak? Ujub ni pun masih diri dia je. Dalam diri dia je. Ujub. Tak kait dengan orang lain. Tapi apabila sampai satu masa, dia rasa orang lain tak lagi. Seolah dia lah yang paling comel, dia lah yang paling baik, dia lah yang paling betul dalam bab fikrah atau bab pemikiran, contohnya idea. Maka orang lain tak lagi gitu. Sampai dia menghina orang lain. Maka tu dia gitu. Kita kembali satu sifat yang penyakit yang paling besar. Sebesar-besar penyakit. Dan Allah SWT berfirman, banyak dalam Al-Quran tu, termasuk cerita iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala semasa Allah Taala suruh sujud kepada Adam alaihissalam. Itulah ketika mana tak kala kami berkata kepada malaikat, sujudlah kepada Adam. Lalu malaikat adalah sajadu, iaitu malaikat adalah sujud illa iblis aba wastakbara. Jadi dia enggan sujud dan dia rasa dia besar. Dia rasa dia besar. Adam ni nampak ada. Dia rasa dia besar, hebat. Lepas tu Adam ni hina. Dia tak mahu sujud. So, itu kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Tuhan sebut sifat orang yang takabur ini, udkhulu abwaab jahannam khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Tuhan kata kepada orang yang takabur, orang yang angkuh tadi, Tuhan kata, masuklah kamu
ke dalam pintu-pintu neraka jahanam. Dan kekallah kamu di dalam itu. Tapi sama swal mutakabbirin. Itulah tempat orang-orang yang membesarkan. Kenapa sebut ini kepada orang kafir? Kita sebut kepada orang kafir, kepada pendosa, kepada orang muslim, pendosa, dan masuk ke dalam neraka. Dan Tuhan sebut neraka itu adalah tempat tinggal orang-orang mutakabbirin. Sebab semasa di dunia, mereka tak mahu berfikir tentang ayat-ayat yang dibawa oleh para Nabi alaihi wassalatu. Kalau kita pada hari ini, golongan ni adalah golongan yang tak mahu terima kebenaran. Mudah gitulah bahasa kita. Golongan yang tak mahu buka fikiran dia, buka dada dia, nak bijak, nak dialog. Dia tak mahu. Dia tak mahu. Sebab dia rasa dia cerdik, dia rasa dia pandai, dia rasa dia orang yang paling hebat. Kenapa dah? Menyebabkan dia tolak betul-betul kebenaran. Apa dah? Sebablah golongan ni, golongan yang Tuhan sebut direct kepada mereka. Udkhulu abwaab jahannam. Masuklah kamu ke neraka jahanam. Khalidina fiha. Kekal mu dalam itu. Ini cara bahasa tu kita kata betul-betul Tuhan murka kepada mereka. Marah kepada mereka. Habib sama swal mutakabbirin. Inilah tempat sejahat-jahat, tempat tinggal orang-orang yang takabur. Sebab mu atas dunia ni takabur. Tak ada risah kepala. Tak si tunduk sikit lah. Tak si buka fikiran sikit lah. Supaya ada dialog, ada perbincangan. Tengok mana betul, mana tak ada lah. Dia rasa tutup. Dia rasa dia betul, dia rasa dia hebat, dia rasa dia lah yang paling cerdik. Yang menyebabkan dia tolak hujah-hujah orang lain. Golongan ni adalah golongan yang disebut mutakabbirin, golongan takabur, dan itulah tempat iaitu takabur. Tuhan sebut lagi dalam firman lain. Alaysa fi jahannam maswal lil mutakabbirin. Tidakkah di dalam jahanam itu tempat bagi orang yang membesar? Dan sabda Nabi SAW. Nabi menyebut, La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu zarratin min khardalin min kibr. Tiada masuk akan syurga seseorang ada dalam hatinya itu seberat semut yang kecil atau sazarah penyakit kibr, iaitu penyakit sombong ataupun takabur. Nabi kata alaihi wasallam tak akan masuk syurga orang yang dalam hati dia ada sebesar zarah, orang panggil penyakit kibr. Berat tak sombong ini, rasa besar diri ni, dan dalam masa yang sama dia rasa orang lain ni tak pandai, tak cerdik, orang lain ni seolah-olah hina. Orang ni adalah orang yang masuk kecil je, ada benda tu dalam diri dia, dia tak akan dapat syurga. Sebab syurga ni tempat tinggal orang yang dia orang panggil syurga ni tempat manusia-manusia yang menghamburkan diri kepada Allah. Jadi kalau orang tak ada sifat kibur, tak sesuai. Sebab besar diri ni dalam hadis yang lain disebut sebagai rida Allah, iaitu standar Allah. Sifat ni sifat selain Allah. Sifat mutakabbir itu sifat di antara asma Allah yang 99 al-mutakabbir, salah satu sifat Allah SWT yang disebut rida Allah oleh Nabi SAW. Itu standar. Standar lah kita katakan. Jadi Allah Ta'ala dia ada rida dia. Dia ada kemudian dia. Tuhan ni layaklah dia nak bermuka. Dia nak kata orang lain tu hina. Bagi Tuhan, dia layaklah sebab dia Tuhan. Dia yang khalik, dia mencipta. Dia layak. Tapi bagi kita makhluk, tak layaklah kita nak berbangga. Kita nak rasa hebat, tak boleh. Nak menghinakan orang lain, tak boleh. Sebab kita sama-sama makhluk. Bagi Allah, dia layak. Bagi kita, tak boleh. Maka kalau orang ada sifat mutakabbir, orang ada sifat takabur, berarti dia mengambil Allah. Jadi dia ni kalau kita agak orang curi mahkota raja dia pakai ke dia. Orang ni mancing. Dia kat sebab dia ambil hak raja. Mana boleh. Jadi apabila begitu, ini di antara ancaman disebut Nabi SAW. Ada hadis lain lagi yang disebut oleh Baginda SAW, yuhsyaru jabbarun
al-mutakabbirun yaumal qiyamah fi suratil dzar yata'umun nas bihawaihim 'ala Allah 'azza wa jalla. Dihipungkan akan segala orang yang gagah yang membesarkan diri mereka. Jabbarun golongan yang debel, debel. Ya soalan tak? Orang yang debel atas dunia, mutakabbir orang yang sombong, yang mana mereka dihimpun pada hari kiamat seperti rupa semut yang kecil, padahal memijak akan mereka itu oleh segala manusia, kerana sangat hina mereka itu pada Allah Azza. Golongan ni sesok dah. Dia anggap orang lain ni kecil. Sebab dia ni jadi something, tak berdebel. Dia besar diri dengan orang, tak orang ni hina. Sebab kaki dia je orang ni, tak. Dia buat hamba dia je atas dunia orang lain tu. Maka sesok mereka akan semut yang kecil akan dipijak-pijak oleh manusia. Ini satu. Bermula hakikat takabur. Kita nak tengok hakikat takabur yang disebut oleh Imam Ghazali. Bahawa dilihat seseorang akan dirinya itu terlebih tinggi. Apabila dia rasa dia lebih tinggi dan terlebih besar. Dia ni lebih tinggi, lebih besar, lebih hebat, lebih mulia daripada orang lain. Kalau ujub tadi tak, beza kan? Kalau ujub tadi, dia hanya rasa besar diri. Dia hanya rasa hairan terhadap sikap dia. Aku je, diri dia je. Diri dia. Dia tak terlibatkan. Takabur ni, dia di atas sikit lagi. Atas sikit lagi iaitu dia rasa besar diri, tinggi, mulia diri dia dan nak berbanding dengan orang lain. Dan melihat akan orang lain itu hina daripadanya. Ni. Waktu berat ni, takabur ni. Bahkan dia tengok orang lain itu hina. Nak berbanding dengan diri dia. Dan alamat kibir itu ada kalanya nyata pada lidah seperti berkata aku baik daripada si fulan. Ni biasa. Orang takabur. Dia kadang-kadang dia tersebut. Dia tersebut. Sengaja tak sengaja tu Wallahualam. Tapi orang lagu ni kadang-kadang dia tersebut. Tak orang panggil kadang-kadang tu nak tunjuk orang jenis sombong ni. Jadi dia sebut kau nak banding orang lain. Nampak tak? Aku lebih baik nak berbanding dengan orang ni. Dan aku lebih mulia nak berbanding dengan orang ni. Jadi kadang dia sebut dalam buah-buah kedai kopi duk orang panggil tangga masjid tu. Kalau buah-buah agak boleh dia tu boleh. Kau je. Dia tu dekat yang lagi. Jadi dia banding. Dia rasa dia lebih hebat, mulia nak berbanding dengan orang. Maka dia dalam perkataan dia tu boleh kita faham ada penghinaan kepada orang lain. Ini orang panggil paling kita minta tahu dia Allah Subhanahu wa taala. Dan kelima ni lah kelima iblis. Semasa Allah Taala tanya dia kenapa dia tak sujud kepada Adam alaihi salam. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku terlebih baik daripadanya, yakni daripada Bani Adam alaihi salam. Engkau jadikan aku daripada api dan engkau jadikan dia daripada ini kenyataan iblis yang dilaknat oleh Allah SWT. Okey. Apabila kita tengok tiga penyakit rangkaian yang amat bahaya ni secara ringkas, bagaimana dia ujub dan takabur. Di sini ada sesuatu yang perlu sama-sama kita lihat dengan Ramadan yang bulan Ramadan ini bulan yang amat mulia dan amat yang disebut sebagai satu bulan pengislahan diri, satu bulan yang terbaiklah kepada kita memperbaiki kita. Kemuliaan Ramadan, kehebatan Ramadan itu memperbaiki sesuatu. Bagaimana tidak? Dan nak membaiki seseorang ini, dia nak baiki manusia ini, dia tidak boleh baiki sebagaimana baiki kenderaan. Dan kalau kita baiki kenderaan, biasa melibatkan fizikal kan. Kita masuk bengkel, kita tukar enjin, kita tukar silinder, baiki baru, tak baru. Cantiklah kata kita, taklah enjin kata kita. Itu mudah
sebab dia menyebabkan. Begitu juga dari sudut kita dari sudut rawatan kesihatan. Yang penyakit darah tinggi, penyakit macam-macam jenis penyakit. Biasanya kita pergi ke klinik akan bagi obat atau dia nasihat kita beberapa perkara atau paksa IGN dan sebagainya, dan dia boleh secara fizikal, dia boleh berbentuk. Tapi penyakit hati ini benda yang manusia kita tak ada kiri. Manusia tidak boleh baik diri. Manusia tak boleh nak islah diri mereka sendiri. Melainkan kita kena kembali kepada Allah Subhanahu dan kembali kepada Allah. Jadi Allah SWT telah menyediakan mekanisme bagaimana kita membaiki. Nah, itu sudah menyediakan. Kita secara fizikal kita boleh ikhtiar dan penyakit fizikal, tapi penyakit hati ini dan kita tidak semudah kita nak merawat penyakit fizikal, kenderaan kita secara fizikal. Jadi oleh kerana itu kita kembali kepada Allah. Kita kembali kepada Allah. Sebab Tuhan yang menjadikan kita dan dia yang telah menyediakan kaedah dan cara untuk menguatkan ruh kita, untuk menguatkan hati kita. Dia telah sediakan kepada kita. Cuma kita tahu tak tahu, ambil tahu tak ambil tahu, itu saja. Dan manusia ni, kata Nabi SAW, dalam diri kita ni ada satu inna iaitu satu gumpal darah. Kata dalam diri kita ada satu. Apabila segumpal darah ni baik, maka baiklah seluruhnya. Dengan maksudnya ialah baik dari sudut akhlak, baik dari sudut budi pekerti, baik dari sudut tingkah laku. Kita tengok kan, kita boleh tahu kan tingkah laku dia, akhlak dia, kita boleh tahu baik tak baik. Maka apabila kita merasa kebaikan, kita rasa baik, kita rasa baik, melekat di hati, melekat kayak indahnya akhlak dia, budi pekerti dia, sampai melekat di hati kita, dan kita berkata orang baik orang ni. Baik orang ni itu bermula daripada baiknya. Kata Nabi SAW, apabila baiknya hati tersebut, maka baiklah. Tetapi kalau hatinya, rosak hati ataupun rosak darah tersebut, tongkol darah tersebut rosak, kata Nabi SAW, nasjanya rosak segala jasa, iaitu kan kita pernah katakan, kita ni ramai kawan, aku terselesai dengan dia, nampak tak? Kita kata kita terselesai dengan dia, ataupun tak tersedut dekat dengan dia, kita rasa dah tak sedut dekat dengan dia, tak sedut hati, malah orang rapat dengan dia, apa? Ada benda-benda yang kita kadang-kadang perkataan dia, kadang-kadang perkataan dia, jadi menyebabkan kita terasa, ataupun panggil lain perkataan ialah akhlak dia tak comel lah, akhlak dia tak comel, perkataan dia tak cantik, amalan dia tak betul, dia menyebabkan kita rasa nak jauhkan diri kita. Apa? Kata Nabi SAW, ialah kerana dalam diri dia, ala hati tersebut atau daging tersebut al-qalb. Dia nak ayatnya ialah hati ni tak perang. Bagaimana malam ini ibarat raja lah. Lalulah raja baik, baiklah kalau tersebut ayat dia. Tapi kalau raja ni rosak, lebih baik raja dia. Contoh kita kata rasuah. Apa agama saya kita bertangan rasuah. Dalam jabatan, dalam agensi yang terlibat, ada kata dan sebagainya. Dia bermula pada pemimpin negara. Dia bermula daripada Perdana Menteri. Dia bermula situ. Apabila bermula situ, maka dia bersat ke dalam seluruh anggota. Ini penting. Jadi kita berlatih Perdana Menteri itu. Jadi hati ini begitu suara. Kalaulah dia baik seluruh jasad kita. Kalau dia lurus, maka rahmatan itu, datangnya rahmatan adalah betul untuk menyucikan hati, membersihkan hati,
menguatkan ruh. Apabila ruh kita suci, bersih, jiwa kita suci, hati kita bersih, maka insya-Allah penyakit hati akan langsai, akan tak ada. Sebab riak mungkin kita kan. Jadi bagaimana kita nak mendapat merawat benda ni sepanjang Ramadan yang ada? Kita ada peluang 15 hari lagi kan? 13 hari, 14 hari yang ada pada kita. Kita kena baik-baik membersih. Itulah kita antara niat dia. Dan atas kita tahu mamus salah mungkinan kita iaitu kalau boleh buat satu puasa dan kita buat kan, iaitu kita berpuasa ni jangan niat nak dapat pahala semua. Kita berpuasa ni jangan kerana wajib semata-mata yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kita, tetapi kita kena gabungkan dalam niat kita itu adalah untuk mengislahkan. Apabila kita berpuasa kan, apabila kita berpuasa kita niat dah kita nak baiki diri kita dengan Allah. Kita nak baiki. Maksud baiki ialah kita bersihkan hati kita segala penyakit masuk. Kan? Apabila ternyata bersih hati kita dari penyakit-penyakit muslimah yang tercela, insya-Allah badan kita ini akan menjadi baik. Menjadi hamba Allah SWT yang benar-benar bertakwa. La'allakum. Yang Tuhan sebut la'allakum tattaqun, itu adalah objektif utama yang Tuhan nak daripada ibadat puasa. Tetapi kita ni puasa dapat pahala. Sekadar menaikkan kewajipan. Tapi kita tak semar dalam diri kita ni, bersungguh aku puasa ni buat apa? Kerana aku nak yakin, aku nak islah dari aku nak menjadi orang yang bertakwa. Pasal niat tu. Niat aku puasa kerana nak menjadi orang yang bertakwa. Niat aku puasa kerana aku nak islah diri aku, nak baiki diri aku, menjadi seorang yang baik di sisi Allah. Niat apabila kita puasa tu nak menyucikan segala penyakit hati kita, penyakit masuk. Kita nak buang segala penyakit yang tidak berguna. Yang merosakkan amal-amal perbuatan kita, dan amal-amal ibadah. Jadi kita minta dengan Tuhan. Sungguh minta dengan Tuhan. Jadikanlah puasa aku kepada diri aku yang boleh membentuk jiwa yang bertakwa, yang aku mampu untuk menjauhkan diri daripada segala maksiat yang zahir, maksiat yang batin, mungkar yang zahir, mungkar yang batin. Aku mampu menjauhkan diri dan aku mampu melakukan taat yang zahir dan taat yang batin. Kita betul-betul betul-betul bukan sekadar nak dapat pahala. Sebab pahala ni mumpuk kita tengok. Pahala ni RM. Kalau kita buat rumah, tiba-tiba rumah ni tak serupa buat kita rasa dia ni. RM dia tak bagi kita. Dia tak bagi. Bahkan kita kena ganti rugi. Bayar ganti rugi kepada Tuhan. Kepada Tuhan dia. Apa sebab kita buat tak serupa. Jadi begitu puasa ni kalau kita buat tak serupa. Dia tak akan jadi. Dia tak akan jadi. Maka mengapa tak boleh? Dia takkan bagi. Sebab itulah kata Nabi SAW. Kamu orang yang puasa, tapi puasanya hanya boleh 8 dan tahun. Sebab tak tamat. Puasa tak sebenar. La'an. Jadi, la'an aku takutnya adalah hamba dia. Betul-betul dapat mengisahkan. Jadi, kita nak puasa. Malam-malam itu nak puasa. Banyak malam adalah supaya puasa betul-betul dapat membuat bagian kita dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dengan arti kata lain ialah hati. Dapat menunjukkan kita daripada dan diberi oleh Allah takwa untuk kita dan taat dan patuh padanya. Okey. Yang keduanya, Ramadan ini selain daripada ibadat malam kita berbahaya berkhianat. Terutama sekali tarawih ni tak ada apa berbahaya, tak ada apa berbahaya. Dia hanya kalau kita tengok semaya dengan dua rangkaian tertentu dan dua amalan yang terpisahkan. Yang paling besar lepas syahadah. Dan kalau kita tengok semaya sepanjang hari kita wajib sembahyang. Kita disunatkan sembahyang. Masuk saja Ramadan, apa saja yang tetapi masuk saja Ramadan, Allah Ta'ala upgrade. Masuk saja Ramadan, kena upgrade. Sembahyang wajib telah ganda 70 kali ganda.
Sembahyang sunat yang biasa di bulan lain Tuhan bagi ganjaran wajib di bulan lain. Upgrade. Berbeza kan? Lepas tu pula, kalau tak ada bulan lain, mari pula solat. Nak istimewa. Nak ayatnya. Itu masuk kita semua. Masuk kita semua. Dia hari dia suruh kita puasa tak? Yang kedua puasa kan. Puasa ni bulan lain kita tak puasa. Hari putih 28. Apa dah? Tapi mari bulan ni upgrade puasa. Daripada sunat tu dah, ia wajib. Nampak tak? 30. Jadi, nak suruh kita silah. Dia kita kat sembahyang. Nampak tak? Apabila hari bulan ni, hak wajib berganda 30. Hak sunat, kalau ganjar wajib fardu fikir. Lepas tu pula, hak tak ada bulan lain. Nampak pula dengan kita sembahyang. Apa? Sebab sembahyang. Apabila kita sembahyang, datang anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu kata Allah dapat mencegah kamu daripada fahsya perkara kecil dan mungkar perkara yang ditangga dengan agama. Kenapa dah? Kalau kita katalah puasa dapat menjana takwa dalam diri. Lepas tu pula gabung dengan sembahyang. Apa dah? Puasa tadi dia boleh beri kekuatan takwa untuk kita buat sesuatu yang baik. Kenapa dah? Lepas tu sembahyang ni boleh memberi kekuatan kepada kita untuk boleh mencegah kita daripada fahsyat yang disebut oleh Allah SWT. Jadi mungkar fahsyat ini maksiatlah, perkara yang bercanggah dengan kehendak Allah SWT. Jadi apabila lah dua ni kita gabung, di siang hari kita berpuasa, bina kekuatan, malam hari kita berjalan untuk menjauhkan kita daripada fahsyat. Maka inilah istilah diri. Berislah. Sebab itulah semaya apa kita kena buat. Jangan sekadar pahala kita nak buat pahala. Semaya dapat pahala kerana sunat kita tu semaya lah kahwin. Hak tu tak apalah, ngumpul tu akan bagi. Tak suruh fikir ngumpul tu akan bagi, insyaAllah. Apabila jadi semaya kita, tapi kalau tak jadi semaya tu apa kita tu habis. Dia tak akan bagi kita. Kalau kita semaya tak jadi, sebab tujuan semaya menjauhkan kita fahsyat dan munkar. Tiba-tiba semaya kita tidak menjauhkan fahsyat dan munkar. Nampak tak? Jadi tak akan bagi. Paling sebelah kita siap lagi. Sebab tu Nabi SAW pesan dalam hadis lain kan. Ramai orang yang semaya tapi hanya dapat lelah. Hanya dapat lelah saja. Hampir kan. Orang ramai orang tapi kita dapat dengan lapar saja. Jadi kita terus dulu. Kita nak jadi orang yang puasa yang betul-betul takwa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu. Dan kita nak jadi orang yang semaya yang mampu menjauhkan kita daripada fahsyat. Kita daripada maksiat, termasuklah maksiat yang batin. Jadi boleh kita semaya betul-betul minta dengan Tuhan, niat dengan minta dengan Allah Taala bahawa ya Allah aku semaya ni ya Allah maka jauhkan daripada fahsyat dan jauhkanlah aku daripada perkara maksiat ya Allah. Kita ni tak mampu. Kita tak mampu kadang-kadang nak menjauhkan daripada maksiat. Kadang-kadang kalau kita jadi pemimpin, kita hanya menjauhkan hati kita. Kita kena ingat, kita ni sebagai pemimpin masyarakat. Pemimpin masyarakat ni satu tempat yang betul-betul orang panggil. Memang kalau manusia tu nak riak, kalau manusia nak muncul, nak kabur, nak nyakit-nyakit mudah nak hubur dunia, mudah nak hubur jah, mudah nak hubur riasah, nak jadi pemimpin. Memang terkena, mudah terkena. Setelah kita kena cucikan diri kita. Cucikan diri kita dengan kita banyakkan pada Allah. Dan kita minta dengan Tuhan. Minta dengan Tuhan, ya Allah, semaya jadikanlah semaya yang mampu menjauhkan aku daripada maksiat yang zahir dan batin, yang mampu menjauhkan aku daripada perbuatan fahsyat dan munkar. Kalau boleh tulis pusta kita viral supaya niat semaya kita tu ya betul. Niatkan Allah Taala dengan kita sebut minta dengan Allah supaya semaya kita mampu menjauhkan diri kita daripada fahsyat dan munkar. Maksiat mampu menjauhkan.
Maka insya-Allah semaya betul semaya itu dapat membaiki diri, dapat mengislah diri kita. Termasuklah daripada riak. Dan memang sifat ni kadang-kadang dia mari kan dalam keadaan yang kita tidak sedar. Maka menyebabkan amalan kita abad amal. Kan tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu. Maka sebablah penting kepada kita sebagai akhirnya hadis Nabi SAW. Man sama Ramadan walahu man taqaddama min zambi. Hadis lain Nabi sebut man sama Ramadan imanan walahu taqaddama min zambi. Sesiapa yang puasa dengan penuh keimanan dan juga ihtisab, kira-kira iaitu dia betul-betul jaga supaya puasa dia tak sedikit kurang pahala sikit pun, maka akan diampuni dosanya. Begitu juga sesiapa yang berdiri sepanjang itu semuanya sepanjang Ramadan ini dengan iman dan juga ihtisab, berkira-kira iaitu takut rugi pahala sikit pun daripada sembahyang dia supaya comel dengan baik, maka akan diampunkan oleh Allah. Dosa-dosa ni lah apa dia? Dosa penyakit. Penyakit apa ni? Tak ada penyakit-penyakit. Dosa-dosa ni ibarat penyakit-penyakit. Penyakit riak, ujub, takabur. Maka apabila kita puasa dengan betul dan kita semaya dengan betul, maka garanti Allah Ta'ala akan cucikan dosa, akan hapuskan segala dosa. Penyakit-penyakit tersebut akan dibuang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selain daripada itu, selain daripada kita usaha dengan ibadah, mendekatkan diri, yang keduanya ialah kita kena rasa diri kita ni apabila kita berada dalam masyarakat, orang lebih mulia daripada kita, orang mulia daripada kita, orang lebih cerdik daripada kita. Kita kena letak diri kita, sisi kita ni sisi yang hina. Jangan kita meletakkan sisi kita ni sisi lebih daripada orang. Itu Imam Ghazali ajar untuk kita rawat penyakit. Sehingga dengan haiwan sekalipun kita kena, sebab haiwan tidak akan dimasukkan. Tetapi orang alim ada yang masuk. Orang yang kuat yang ada masuk. Sebab itulah kita kena meletakkan diri kita untuk kita tersibuk hati kita menjadi riak, menjadi ujub, dan seterusnya juga dalam masa yang sama juga awak diri kita ni baru pantas penyakit. Kita kena kerja berjumpa. Baru tak timbul ni hak aku tak akan timbul, insya-Allah. Ini hak kita ramah. Bahasa kita kecil ni hak kita ramah, hak kita ramah. Insya-Allah kita bekerja dengan jemaah lah, dengan jemaah. Tidak timbul tanah. Sebab itulah penting kita kerja berjemaah. Alaikum katakan kita kerja berjemaah, berpasukan. Kalau ada idea kita pada orang kita, ada berbincang nanti kita terbaik. Kita tidak meletakkan apa yang paling cerdik, yang paling pandai. Jadi kita cuba suasana berjemaah, insya-Allah akan menghilangkan penyakit aman jika jadi saya hasil berfungsi ilmu aman. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kepada kita dan kita supaya Allah SWT jadi orang yang berkiam dalam dan semoga kita lahir di luar Ramadan nanti dengan kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi kekuatan orang takwa bagi kita menghadapi kehidupan dan berbagai di bulan yang lain yang lebih mencabar. Sekadar saja hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.